firman Allah Ta'ala, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, Allah selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini sambung bacaan kitab Titisan Hujan Lautan Sufi. Kita sedang melihat sifat-sifat mahmudah, dan kita berada pada sifat yang terpuji yang keempat, iaitu zuhud ataupun zahid. Kita dah tengok sebelum ni dalam pertemuan yang lalu maksud apa itu zahid, dan kita dah sebut, last sekali saya sebut, zahid bukan bererti meninggalkan ataupun menjauhkan diri kita daripada harta keseluruhannya. Bahkan duduklah dalam keadaan apa yang Allah Ta'ala letak kita. Allah Ta'ala jadikan kita orang kaya. Duduklah dalam keadaan orang kaya tu. Bukannya bila ada harta banyak, habis licin bagi pada orang. Tak meninggal untuk kita. Cuma zahid ni ataupun zuhud kita panggil, dia adalah sifat hati kita. Walaupun kita duduk dalam keadaan dunia sekeliling kita, tapi hati kita tak ada ta'alluq dengan dunia tu. Tak ada terikat dengan dunia. Itu zahid. Kemudian malam ni dia bawa mari pada kita dalil Quran. Ayat ni dalam surah Taha, ayat 131. Ayat ni turun kepada baginda Nabi, disebut dalam tafsir Al-Baghawi. Dalam tafsir Al-Baghawi, seorang sahabat nama dia Abu Rafi'. Dia kata ada tetamu datang rumah Rasulullah. Bila tetamu datang ke rumah Nabi, maka Nabi pun hantar aku pergi bertemu dengan seorang Yahudi. Nabi kata kepada Abu Rafi', bila mu bertemu dengan Yahudi itu, memberitahu bahawa Rasulullah beritahu kepada engkau supaya engkau jualkan kepadaku, yakni pada Rasulullah, sekian-sekian timbangan gandum. Itu Nabi minta Abu Rafi' bertemu dengan Yahudi sebagai wakil, tolong beli gandum sekian-sekian banyak. Dan Nabi pesan kepada Abu Rafi', nanti aku akan bayar bila masuk bulan Rajab. Maknanya tangguh bayaran, ambil gandum dulu. Itu keadaan Nabi, nak tengok.
Lalu Abu Rafiq pun pergi temu dengan Yahudi, sebagaimana yang Nabi perintah dia cerita, dia sebut, maka begitulah dia sebut kepada Yahudi yang jual tu, yang berniaga tu. Apa jawab Yahudi? Dia kata, la abi'uhu, aku tak nak jual, dan aku tak nak tangguh-tangguh bayaran, kecuali maknanya kalau nak juga muat mariah sesuatu yang boleh digadai. Tinggal satu barang gadaian padaku. Baliklah Abu Rafiq temu dengan Nabi, cerita pada Rasulullah yang Yahudi ni tak nak bagi gandum dan tak nak tangguh tanpa ada barang gadaian. Lalu Nabi pun suruh Abu Rafiq pergi sekali lagi, beritahu kepada Yahudi tu, kalau mu jual pada aku dan mu bagi tempoh pada aku untuk bayar, Nabi kata apa? La qadaitu, aku pasti akan bayar. Sebab mu tahu, wa inni la aminus sama, Nabi kata, sesungguhnya aku ni seamanah-amanah manusia di langit wa fil ard, Nabi kata, dan di bumi. Tak ada orang lebih amanah daripada aku di langit dan juga di bumi. Di langit ada juga nabi-nabi kan, ada langit kan. Nabi naik Mi'raj kan, ada nabi di langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nak banding ni aku yang sedang bercakap ni, tak boleh banding dari sudut amanah. Tu Nabi sebut, wa inni la aminus sama. Tuan-tuan yang mengaji bahasa Arab tahu ayat ni cukup tegas ni. Nabi sebut, sesungguhnya aku seamanah-amanah manusia di langit dan juga di bumi. Tapi dah Yahudi gitu perangai dia. Maka Nabi pun bagi baju besi dia kepada Abu Rafiq. Mau bawa baju besi aku ni gadai pada Yahudi tadi. Maka turun ayat. Turun ayat, wala tamuddanna ainaika. Tu dalam keadaan Nabi tak ada apa tu. Sehingga tetamu mari pun Nabi suruh ambil dulu gandum, bayar kemudian. Allah Ta'ala turunkan ayat ni. La tamuddanna ainaika. Apa maksud dia? Dan janganlah engkau panjangkan penglihatan dua mata engkau. Panjangkan tu maknanya la tanzurlah, jangan muduk tengok-tengok. Dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Azwajan tu makna dia asnafan, jenis-jenis barang yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Siapa mereka ni? Orang-orang kafir. Tak payahlah munduk tengok-tengok pada mereka apa yang mereka ada. Kayanya orang kafir, besarnya rumah dia, harta tak habis makan. Tu Allah Ta'ala turun ke ayat ni. Tak payahlah munduk tengok-tengok. Semua tu kata Allah Ta'ala, linaftinahum fi. Yang aku buat pada mereka tu, aku bagi pada mereka. Yahudi tadilah kalau dalam kisah tu, ada harta, cukup makan, ada itu, ada ini dan sebagainya tu. Linaftinahum fi, kata Allah Ta'ala, aku nak uji mereka. Bahkan dengan ujian Allah Ta'ala tu boleh tengok, makin dia dapat nikmat, makin kufur. Itu dipanggil istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itu istidraj. Jatuh dalam keadaan tak sedar. Ad-durs ni macam anak tangga. Kita duk berasa naik. Sebab apa? Nikmat macam-macam Allah Ta'ala bagi. Nak jawatan, Allah Ta'ala bagi jawatan. Nak sihat, Allah Ta'ala bagi sihat. Umur-umur kita ni orang pakat sakit belakang dah.
Kita sihat walafiat, tak ada nyakit kita. Berapa mau? 80. Kita mau 80 juga. Sakit banyak dah. 3 serangkai ada. Macam-macam lah. Obat sebaku buat balik. Kita sihat walafiat. Tapi yang sakit ni duduk dalam ibadat. Yang tak sakit ni tak kena ibadat. Tu dia panggil dalam nikmat makin kufur. Tu dia panggil istidraj. Dia nak makin diberi nikmat, makin tekun beribadat. Tu syukur dipanggil. Orang yang pandai guna nikmat pada jalan Allah, pada redha Allah, tu dipanggil orang yang bersyukur. Cuma nak sebut dalam ayat ni ialah Allah Ta'ala beritahu pada baginda Nabi, apa yang aku beri kepada mereka dalam bentuk nikmat macam-macam tu, dunianya seluruh segala diberi kepada mereka, tapi mereka makin angkuh, makin sombong, makin membesar diri, makin buat perkara-perkara mungkar dan sebagainya. Semua tu adalah ujian daripada aku, kata Allah Ta'ala. Linaftinahum fihi. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Dan rezeki daripada Tuhan engkau itu sebenarnya lebih baik dan lebih kekal lagi. Tu Allah Ta'ala beritahu. Nampak zahir ayat pada baginda Nabi lah, pada kita umat lah. Pada kita umat yang baca ayat ni, yang baca kisah ni, dalam keadaan kita ni bukan tak ada langsung. Kita ni tetamu mari boleh hidang lalu, tak kena pergi meminjam dengan orang ni. Nabi ni memang tak ada. Kena pergi cari. Kalau sahabat pun ada, tak ada lah siapa Nabi pergi pinjam dengan Yahudi. Sebab sahabat akan awal-awal lagi offer. Ni siapa pinjam dengan Yahudi. Kita tak ada sampai tahap tu. Ada banyak di kita ni. Lepas tu, rasa cukup ke tak cukup? Galik ke tak galik dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Semalam sebut dah satu hadis daripada Nabi. Nabi kata ad-dunya hulwatun khadirah. Tu Nabi buat gambaran nak suruh mudah kita reti, nak suruh mudah kita faham tentang dunia ni. Nabi kata dunia ni hulwah. Hulwah ni sesuatu yang kena pada panca indera rasa. Maknanya sedap pada panca indera rasa mulut lidah kita. Kita bila cari sesuatu makanan mesti nak yang sedap pada rasa. Tak. Nama nasi lemak dah. Tapi nasi lemak yang mana antara A, B, C ni yang paling sedap? Tera yang A banding dengan B banding dengan C. Oh, C sedap sekali dia kata. Tak beli dah A, B. Mesti akan beli C. Tak pergi dah kedai A, kedai B sebab tahu dah. Tera sekali tak repeat dah. Adapun yang C, tera repeat order. Sebab apa? Sedap. Dunia ni gitu Nabi buat perumpamaan. Nak suruh mudah kita faham. Dunia ni benda sedap. Bila sebut benda sedap, mesti ralik kita. Ralik ni faham bahasa Kelantan sikit-sikit tu. Ralik lah bahasa KL. KL guna juga tak? Ralik dia. Bila benda sedap, sah ralik. Tu yang saya sebut kisah orang pergi cari makan rata-rata. Tuan-tuan pergi ke mana itu tuan-tuan? Saya tengok dalam Facebook masjid. Rata-rata juga dia pergi. Siapa kau lemang toki, saya tengok lalu dalam Facebook saya tengok. Tu sebab apa tu? Sebab masyhur sedap rasa dia. Tak sedap kau yang Taman Greenwood tu. Banding dia kata sedap sana lagi walaupun sini lemang daun lerek. Dunia gitu. Orang akan cari bila mana sedap. Kalau tak sedap orang tak cari. Duk sini tak sedap sebab tu orang tak mari. Kalau sedap mesti mari. Tuan-tuan, sebab berasa sedap duk masjid daripada duk luar. Tuan-tuan, sebab berasa sedap duk dengar, duk ngaji daripada duk nyandar luar. Ada ke luar? Tak ada, tak nampak ni. Sebab tu duk dalam. Dalam ni sejuk, molek-molek sejuk. Pergi cari duk luar. Buat apa?
Zahir pun sedap duduk dalam ni. Gi cari tempat panas juga. Apatah lagi kalau orang dapat zahir sejuk, dalam ni pun sedap dapat ilmu pengetahuan. Mesti duduk dalam, nak duduk dekat lagi kalau boleh. Tu yang Jibril mari fa asnada rukbataihi ila rukbataihi tu. Mari duduk belaga lutut dengan Rasulullah. Sebab apa? Ilmu. Nak sapa ilmu kepada Rasulullah. Baik. Nak ceritanya ialah dunia satu Nabi buat tasbih ialah dia hulwah, kena pada deria rasa. Yang kedua Nabi kata khadirah. Dia jenis warna hijau. Rupanya hijau ni comel. Hijau ni comel. Cak kereta hijau comel. Baik. Hijau tu pula dia kena pada panca indera mata. Sesuatu yang kita tengok comel, letak di mulut sedap. Adik. Tengok portion dia cantik dah. Secret recipe contohnya. Portion dia cantik. Biasa dah, tapi rasa sedap. Sebab tu duk beli tu, boleh madani pula kau beli. Sebab apa? Kena beli benda tu ya. Tak boleh beli benda lain. Dia ada benda-benda dah yang boleh kena beli. Baik. Tu cerita lain. Semua nak sebutnya ialah kita tengok portion sesuatu kek katakanlah yang dibuat. Cantik portion dia. Bentuk dianya dengan apa? Dengan apa dipanggil? Topping ke apa? Tu istilah tuan-tuan semua tu. Topping dia nak bubuh apa? Kalau apa? Kalau pergi ke uptown tu orang jual aiskrim, nak topping apa? Dia tanya lagi, nak topping apa? Boleh pilih nak topping ni, topping ni, topping ni. Bubuh atas tu. Portion dia kita nampak sedap dah. Ambil bubuh di mulut, Allah manisnya. Manisnya tak rasa tu, tak rasa ni, tak sedap lah. Lawa pada apa? Pada portion dia, tapi rasa tak sedap, tak boleh. Cuba bayangkan bentuk cantik, portion dia cantik, letak di mulut, Allah sedapnya. Pasti akan repeat order. Itulah dunia Nabi kata. Dunia ni gini, mu tengok dia comel. Lepas tu kita tengok orang naik kereta tu lawa, kereta ni berasa nak beli. Tengok orang duduk rumah tu, berasa nak duduk rumah besar juga kita. Padahal duit skepeng, tak ada dalam poket. Dia skepeng dia. Orang guna skepeng. Padahal duit skepeng, tak ada dalam poket. Tapi nak duduk rumah besar juga, nak kereta besar juga, duk mikir tu, duk main serabut dalam kepala. Siapa duduk atas tikar nak ibadat pun tak tinggal tu. Tak tinggal tu, galik tu sebab galik. Allahu Akbar. Mulut sebut Allah Maha Besar. Tangan ulama tasawuf kata isyarat, buang dunia ke belakang. Segala yang menyibukkan kita, letak belakang dulu, aku nak sembahyang. Mulut sebut Allahu Akbar. Sebut dah. Akbar dalam bahasa Arab dipanggil isim tafdil. Isim tafdil ni satu kata nama yang digunakan untuk banding. Rumah ni, hadal bait akbar min hadal. Rumah ni lebih besar daripada rumah ni. Itu diguna. Isim tafdil dipanggil. Hadal rajul atwal min hadzal rajul. Lelaki ni lebih tinggi daripada lelaki ni. Itu dipanggil isim tafdil. Di kalimah Allahu Akbar. Nama isim tafdil, tapi Allah Ta'ala ni bukan zat yang boleh dibanding-banding. Nak banding apa? Sebab tu ulama kata isim tafdil situ laisa ala babihi, bukan bab dia sini. Jangan buat banding. Allah Ta'ala lebih besar daripada siapa? Sebab tu kita terjemah Allah Maha Besar. Patutnya Allah lebih besar banding dengan siapa? Tak boleh lah gitu. Sebab kita duk cerita tentang Allah Ta'ala. Tapi kalau cerita tentang kita tak apa. Dia ni lebih kaya daripada dia ni. Sebab kita sama-sama kita. Dia ni lebih kecil daripada dia ni, lebih miskin daripada dia ni. Bolehlah sama-sama kita. Adapun dengan Allah Ta'ala, dia zat yang tak boleh nak banding dengan siapa-siapa. Sebab dia walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada yang setara dengan Allah Ta'ala. Itu dalam surah Al-Ikhlas duk cerita tu. Cuma nak sebutnya ialah
Allah Ta'ala sebut mulut. Tangan isyarat ni nak letak belakang-belakang dah. Aku nak semayang ni. Masuk bar je, galik hati kita pergi kata. Sebab apa? Sebab benda tu dah ada. Tu hati kita ta'alluq tadi panggil. Ta'alluq dengan benda. Hatta muduk atas tikas semayang pun hati duk ta'alluq juga dengan benda-benda lain lagi. Duk terikat juga, duk terkait juga dengan benda lain lagi. Siapa baca Quran dalam semayang pun tak ingat. Siapa tak ingat rakaat. Sebab apa? Tak khusyuk kita panggil. Apa makna khusyuk? Tak tetap hati dengan apa yang kita sedang buat saat tu dia panggil. Itu dipanggil khusyuk. Tengah semayang, maknanya hati dia duduk situ juga. Biar duduk semayang situ lah. Jangan pergi ke lain. Tengah baca Quran, biar hati duduk baca Quran juga. Jangan pergi ke lain. Itu dipanggil khusyuk. Tapi hati kita, gitulah tuan-tuan. Bila takbir, kata pergi keluar daripada masjid, masuk kedai, balik rumah, ingat kampung, ingat mak di halaman, di kampung halaman dan sebagainya. Pergi kata jalan. Balik semula bila? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Barulah balik. Sik baik aku ikut imam. Agak kau imam malah ingat berapa rakaat. Kalau agak pada aku tak ingat dah berapa rakaatnya. Tu nak bagi tahu. Dunia yang Allah Ta'ala sebut ni, ataupun yang Nabi sebut, dia memang cantik. Memang sedap. Sedap pada nafsu, cantik pada pandangan nafsu, sebab tu payah nak tinggal. Jadi tasawuf mari ajar pada kita, nak suruh kita tinggal ni. Jadi buat mari ayat tu pada Nabi zahirnya, pada kita lah umat. Jangan duk tengok orang yang Allah Ta'ala bagi, sebab semuanya mari daripada Allah. Hatta yang ada di orang kafir sekalipun, apa yang ada di orang kafir sekalipun, lebih setara mana pun dia, semua mari daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut, semua yang ada tersebut, linaftinahum fi, na uji. Kalau dengan nikmat tadi makin jadi orang baik, tu alhamdulillah, tu maknanya orang yang bersyukur pada Allah. Tapi kalau makin jauh, tu maknanya orang yang makin tersesat daripada jalan. Baik, Ubay bin Ka'ab, dia pernah sebut, dia kata apa? Malam ya'tazzu, siapa-siapa yang tak berbangga bi'izzillah, dengan sesuatu yang menjadi kebanggaan pada Allah Ta'ala. Saya sebut contoh mudah gini. Kita orang yang ngaji agama, kadang-kadang bila duduk dengan orang yang tak ngaji agama ni, kita berasa rendah diri. Padahal orang ngaji agama ni orang yang Nabi sebut may yuridillahu bihi khairan. Mari dengan nakirah tu, khairan tu. Nabi tak kata may yuridillahu bihil khair. Tak. Nabi kata khairan, buat mari dengan nakirah. Sebab tu ulama kata khairan ai khairan azima, kebaikan yang sangat besar. Azim tu kan salah satu daripada sifat Allah Ta'ala. Di situ tu. Kebaikan yang sangat besar orang yang mengaji agama. Tapi bila kita duduk dengan orang yang mengaji ilmu dunia lah, kita ambil contoh. Yang ni lawyer lah katakan. Lawyer, tahu dia? Lawyer. Dia lawyer, kita ni ustaz. Dia pakai BMW, kita pakai kancing. Berasa hina. Jangan. Ni Ubay bin Ka'ab Ustaz. Malam ya'tazzu bi'izzillah. Siapa-siapa yang tak berasa mulia, tak berasa bangga dengan sesuatu yang menjadi kebanggaan Allah Ta'ala. Ni duduk jadi ahli ta'at ni. Ketentuan berasa hina jadi ahli ta'at ni, dengan duduk dengan ahli maksiat yang kaya raya. Kita ni ahli ta'at tak ada harta, berasa hina ke? Dia ahli maksiat kaya raya, kita ahli ta'at duduk dalam hujan. Mari masjid pun bawa pakai baju apa? Pakai baju hujan. Baju hujan pun bukan baju dengan seluar plastik. Orang zaman dulu pulak keluar pakai. Contoh kan, dia keluar pulak, macam mana?
Dulu duk pakai dah dulu yang plastik tu. Orang pakai pula sama hari ni 2023. Nak sebutnya berasa hinanya dia lalu dengan BM dia percik air pula kena kita basuh habis baju. Berasa hina tak? Kalau berasa hina ya ni masuk dalam kalam Ibnu Ubay bin Ka'ab. Jangan berasa hina. Walaupun nampak gohnya dia dengan kereta besar lalu tak hormat dah pada kita. Kita pula kebetulan tak pakai baju hujan on the way nak pergi masjid. Kenalah simbahan air jalan tersebut. Jangan berasa hina. Kita pada hakikat di sisi Allah jauh lebih mulia daripada dia. Lepas tu siapa-siapa yang dia buat kerja agama, jangan berasa hina. Sebab apa? Kita mulia. Walaupun kita tak ada duit skepeng. Masuk hari ni juga habis. Orang boleh pergi situ, boleh pergi sini, melancong situ, melancong sini, belanja situ, belanja sini. Kita putih mata tengok. Sebab apa? Jadi agamawan. Tak banyaklah orang berkira nak bagi. Tapi buat tuition banyak dapat. Kita agamawan bolehlah 50 sen 1 jam contoh. Berasa hina, kalau aku tahu dulu tak nak ngaji bidang agama. Jangan mari kita. Sebab kita duduk dah ni. Qadar Allah Ta'ala dah sekarang kita duduk berada ni. Kita sedang melihat perbuatan Allah Ta'ala dah di kita. Belum ni kita tak tahu dalam qadar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tentu dah dalam qadar dan qadar sekarang kita tengok. Dia letak kita jadi orang agama. Walaupun kita susah, walaupun kita miskin, kita lebih mulia daripada talibud dunya, pencari dunia. Orang yang mencari dunia ada bagai-bagai gelaran. Kita talibul ilmi, kita pencari ilmu akhirat. Tak ada gelaran apa-apa orang bagi pada kita. Jangan rasa rendah diri, jangan rasa hina. Sebab kita jauh lebih mulia daripada talibud dunya, orang yang mencari dunia, mencari harta. Ringkasnya panjang nasihat Ubay bin Ka'ab ni. Dia kata apa? Siapa-siapa yang wa man dhanna, siapa-siapa yang menyangka nikmat Allah Ta'ala ni duduk di fi mat'amih, duduk di makanan dia. Wa mashrabih, duduk di minuman dia. Wa malbasih, duduk di pakaian dia. Maka dia kata orang ni qalla ilmuhu, ilmu tak banyak. Kalau kita ni berasa bangga, berasa ada, berasa kaya bila kita ada makanan-makanan yang mahal dok atas meja kita. Kalau makan dengan apa? Dengan dengan ikan masin je tak berasa gah. Ataupun makan dengan telur rebus je tak berasa apa? Tak berasa kaya, malu. Malu. Kadang-kadang makan ikan tu kita banding-banding dah. Mau ambil ikan apa? Aku ambil ikan apa dia panggil? Selayang apa dia panggil? Kat gitu tuan kenal selayang tu pula. Ikan selayang. Yang kawan ni ikan siakap 3 rasa. Berasa orang kata mu ni tak ada duit mu ni tak ada duit, mu ni miskin sebab tu ambil ikan tu. Kalau kita berasa kekayaan tu ataupun nikmat tu duduk di makanan, duduk di jenis minuman yang kita minum, duduk di pakaian yang kita pakai. Di pakaian nampak? Kita pakai pakaian biasa, banding orang pakai kot, banding orang pakai mewah-mewah, kita pun berasa itu nikmat. Dia duduk dalam nikmat sebab tu dia pakai pakaian yang hebat-hebat, yang mewah-mewah. Dia duduk dalam nikmat sebab tu dia duduk dalam apa? Dia duduk makan benda-benda yang sedap-sedap, dia minum yang sedap-sedap. Kita minum air kosong, air sejuk, contoh. Kalau itulah kata Ubay bin Ka'ab, sangkaan engkau itu adalah nikmat, maka ilmu sikit lagi itu dia kata. Kalau itu ukuran nikmat, mesti Nabi paling sedap sekali makan. Tapi dok, tonton tengok Nabi makan apa? Tamar bagi 2. Susu 1 cangkir bagi dengan ahlus sufah. Ni tak ada, dalam ayat ni tak ada makanan nak bagi pada Taif. Pergi pinjam dengan Yahudi. Hina ke Nabi? Tak hina. Nak bagi tahu dunia tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Walau kita tak diberi apa-apa, hanya diberi iman dan taqwa, jauh lebih mulia di sisi Allah. Sebab iman dan taqwa adalah
satu kebanggaan bagi Allah Ta'ala. Adapun dunia, Allah Ta'ala tak jadi kebanggaan pada dia. Sebab tu dunia ni, walau sebelah cahaya nyamuk pun tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita berebut benda yang tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Itu pelik. Sebab tu kita ngaji sifat zahid. Biar tahu benda apa yang jadi kemuliaan di sisi Allah, yang tu kita berebut. Benda apa yang tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala, yang tu biarlah orang lain berebut. Kita tak berebut pun tak apa. Baru nampak kita berilmu, cari benda yang ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Berilmu. Apa yang mau kejar ni? Duk mari masjid hujan-hujan ni. Aku kejar akhirat. Baru bijak. Sebab apa? Jauhnya pandangan kita sampai ke akhirat. Orang lain duk berseronok, bersedak dengan dunia, siapa masjid semayang pun tidak. Sebab dia nampak kelazatan tu hanya di depan mata dia sahaja. Tu zahid. Baik. Sabda Nabi SAW. Nabi ni yang zahid ni. Yang keempat. 4 minit lebih kurang. Ni hadis pula. Dia mari. Hadis sahih ni. Ada dalam Bukhari. Hadis ni Nabi sebut kepada Abdullah ibnu Umar, anak kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab. Kata Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah bimankibai. Nabi letak tangan atas bahu aku. Rapaknya Nabi, friendlynya Nabi. Padahal Abdullah bin Umar ni budak muda ni. Budak muda ni. Buat gitu dengan anak-anak muda. Kita ada anak muda belasan tahun, awal 20-an, gini. Antara salah satu yang Nabi buat, jalan tangan atas bahu. Abdullah bin Umar kata, Rasulullah ambil bahu aku, maknanya letak tangan dia atas bahu. Lalu Nabi pun pesan. Tengok Nabi pesan apa? Tak buah kosong dengan anak muda. Kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabilin. Sambil-sambil Nabi pegang Abdullah bin Umar, Nabi pun kata, kun, jadilah kamu di dunia ni, maknanya duduklah kamu di dunia ni, ka'annaka, tasbih. Nabi buat perumpamaan, jadilah kamu di dunia ni serupa dengan gharib. Gharib ni mudah kita nak faham macam foreigner. Macam kita daripada Malaysia pergi Mekah, lama juga kita duduk. Kalau umrah paling-paling kurang pun 2 minggu, 14 hari lebih kurang masuk dalam perjalanan pergi balik. Cuma nak sebutnya gharib ni kita duduk juga tempat tu. Kita berhenti tempat tu untuk selesaikan urusan kita. Itu dipanggil gharib. Au abiru sabil. Abir sabil ni lebih cepat lagi daripada gharib. Abir sabil ni hanya lintas je. Lalu area Gombok ni, lalu ya, bukan nak berhenti pun, lalu saja. Tu lebih pantas daripada gharib. Baik, tengok. 2 tasbih Nabi buat. Duduk di dunia ni macam orang yang macam tu ya. Macam orang yang singgah sekejap ataupun orang yang hanya lalu saja. Kata ulama yang bernama Al-Aini, kenapa Nabi guna kalimah gharib? Nabi guna kalimah gharib. Kata Al-Aini, dia kata, kalimah ni satu kalimah yang cukup hebat. Dah Nabi pilih. Apa yang Nabi cakap semua wahyu, mesti dah lah ada hebat dia. Dalam kalimah gharib ni, kata Aini, dia kata, terkandung berbagai nasihat daripada Rasulullah. Azan dah. Kena berhenti lah. Kena tengok hadis ni akan datang. Apa yang disebut oleh Aini menarik juga bila kita dengar huraian daripada seorang ulama yang bernama Al-Aini tentang kalimah gharib ni. Akan datang kita tengok. Wallahu a'lam. Ilmuhu